isu Islamisasi dan antropologi. Jadi kemungkinan topik ini kita tak dapat selesai hari ini keseluruhannya. Dia kurangnya ada 2 atau 3 pasal. Jadi hari ini apa yang saya nak fokuskan, nak mengajak kamu memahami situasi dan sejarah awal, titik mula kepada kebangkitan isu-isu Islamisasi dalam konteks ilmu secara khususnya. Dan secara spesifik lagi adalah dalam konteks antropologi yang juga sebahagian daripada proses Islamisasi. Jadi hari ini apa yang saya harapkan kepada kamu akan dapat satu gambaran tentang kenapa Islamisasi ini dicetuskan oleh sarjana Islam, kemudian bagaimanakah caranya, pendekatan yang mereka gagaskan tadi itu, walaupun mungkin secara spesifik kita dah lalui pemikiran Talal Asad, kita dah lalui pemikiran Az-Zain, kita juga melihat beberapa pandangan daripada sarjana Barat tentang antropologi Islam dan sebagainya. Itu merupakan satu percambahan ilmu juga, percambahan dalam konteks bagaimana mereka nak menggarapkan idea-idea antropologi yang khusus. Hari ini apa yang kita nak melihat adalah tentang gambaran seumum dan semenyeluruh tentang apa itu Islamisasi dan bagaimana proses Islamisasi dan kenapa Islamisasi itu dirasakan perlu dalam konteks Islam dan masyarakat Islam sendiri. Baik. Pandangan ini, petikan ini sebanyak berdasarkan kepada gagasan Islamisasi yang diutarakan oleh Al-Faruqi. Raji Al-Faruqi yang merupakan antara tokoh pioneer ataupun pencetus awalan pada gagasan ini, di samping tokoh Al-Atas juga kecuali kita akan lihat nanti dalam siri yang kedua nanti pemikiran Al-Atas dalam konteks gagasan Islamisasi ilmu. Sebab nanti kita melihat boleh saya katakan dua genre, dua paradigma, dua bentuk, dua gaya, dua corak pemikiran antara Faruqi dengan Al-Atas yang boleh saya gambarkan. Al-Atas ini sebagai seorang yang idealis sifatnya, dan dia juga banyak mencetuskan kepada perkembangan gagasan Islamisasi. Sementara Al-Faruqi boleh kita katakan sebagai realis yang cuba menerjemahkan secara praktikal dalam konteks bagaimana cara untuk nak mengimplementasikan gagasan Islamisasi tadi. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh untuk melihat tentang kenapa, bagaimana dari itu, ada baiknya kita cuba memahami senario dan pandangan Al-Faruqi terkhusus kenapa persoalan Islamisasi ini perlu diangkat, perlu diwacanakan, perlu dibincangkan dalam konteks masyarakat Islam. Pertamanya adalah apa yang pengamatan Al-Faruqi terhadap kehidupan masyarakat, pemikiran masyarakat. Ternyata dia mendapati bahawasanya umat Islam ini dikatakan lebih mengikut tamadun asing. Jadi bagaimana kita katakan tamadun asing, dan khususnya adalah tamadun yang dibawa oleh Barat. Kita banyak mengikut tamadun Barat dalam apa juga keadaan. Cakaplah dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial secara khusus, apatah lagi dalam konteks keilmuan itu sendiri. Jadi dalam perkataan umat Islam semacam tidak bebas daripada kongkongan dan pengaruh tamadun asing
dan di sini ada tamadun barat, iaitu bagaimanakah peranan kolonial yang dikatakan juga telah membentuk pimpinan umat Islam yang tidak komited dengan Islam itu ditabalkan sebagai pemimpin negara begitu. Dan akibatnya bila mana pemimpin-pemimpin yang dilantik ini tadi bukan datang dari orang yang komited kepada Islam, maka menyebabkan nilai-nilai Islam, sistem-sistem Islam tidak berjaya diterjemahkan. Kalaupun Islam cuba dilakukan ataupun dipraktiskan, dia lebih mirip kepada aspek ritual semata-mata. Tetapi mereka tidak nampak dan mereka semacam tidak percaya, tidak yakin terhadap keupayaan sistem Islam menjadi sistem trust dalam pembangunan tamadun masyarakat, dalam pembangunan masyarakat dan perubahan masyarakat. Jadi kita lihat kenapakah mereka berfahaman semacam itu? Apakah puncanya masyarakat Islam yang beragama Islam tetapi fikrah mereka ini tidak berasaskan kepada identiti Islam, kepada tasawuf Islam, kepada prinsip agama Islam sendiri, dan menyebabkan mereka hilang yakin sendiri. Faktor kalau kita telusuri balik kita kepada sejarah kolonial, kita tahu, kita dah bincang lalu dalam kuliah yang sebelum ini, bagaimanakah Barat ini mula datang ke sebelah dunia sebelah bukan Barat, khusus dalam konteks ini seperti di Timur Tengah ataupun di Asia Tenggara, Nusantara, dunia Nusantara, ataupun di sebelah Afrika. Mereka mula melakukan expansion. Barat melakukan expansion akibat daripada pemodenan, modernisasi yang mereka alami, dan juga sejarah yang telah berlaku dalam tamadun mereka yang kita sebutkan sebagai clash, pertembungan antara agama ataupun Kristian dengan saintis tadi, merupakan manifestasi kepada kemunculan tamadun baru tadi. Baik, kita tinggalkan itu, kita ringkaskan. Jadi, bila tamadun mereka sudah berkembang, Renaissance sudah berlaku, kemudian modernization sudah berlaku, mereka keluar daripada dunia Eropah, dan akhirnya mereka telah menjajah negara-negara bukan Eropah. Mereka menjajah di Asia Tenggara, Malaysia atau tanah Melayu, iaitu Indonesia, Filipina, mana lagi, Brunei, kemudian di sebelah India, kemudian di sebelah Afrika pula mereka telah menduduki seperti di Morocco ataupun Maghribi. Mereka juga menduduki South Africa, Afrika Selatan, dan negara-negara lain di sebelah Afrika, di sebelah Timur Tengah, mereka menduduki Libya dan sebagainya. Jadi pokoknya adalah Eropah keluar dalam untuk menguasai dunia-dunia lain selain itu. Baik, kita nak fokus dengan bagi contoh untuk kamu cari ringkas tentang dalam konteks di Malaysia kita seperti kamu dah faham. Jadi penjajah yang ketara di tanah Melayu pada ketika itu yang berimpak yang besar kepada pola pembentukan pemikiran ini, kita boleh katakan adalah British berbanding dengan Belanda. Walaupun kita tahu Portugis datang ke awal, disusuli dengan Belanda, kemudian disusuli British, kemudian disusuli dengan Jepun, datang semula British, sehinggalah 1957 kita merdeka. Baik, dalam tempoh itu, walaupun asas dan tujuan mereka datang adalah untuk menaut keuntungan, di samping untuk menguasai, menjajah pemikiran masyarakat tadi.
secara langsung mereka juga menguasai dan menentukan corak pemikiran, corak pembelajaran, corak budaya yang seharusnya dihayati oleh masyarakat Islam pada ketika itu, khususnya Melayu lah pada ketika itu. Jadi ini yang dikatakan sebagai bagaimana umat Islam terikut dengan tamadun asing. Sebab bila mereka datang untuk menguasai tanah Melayu pada ketika itu, mereka menggunakan sistem, walaupun kita tak dapat nafikan, tanah Melayu ketika itu sudah ada sistem pemerintah sendiri, sudah ada sistem politik, sudah ada sistem ekonomi, sudah ada sistem undang-undang. Dan kalau kita amati dalam konteks seperti kan Melaka, apa lagi, sistem kesultanan di tanah Melayu adalah diwarnai sistem politik berasaskan sistem kesultanan Melayu. Dalam konteks ekonomi, kita berasaskan kepada ekonomi yang mungkin bersifat lebih kepada self-sufficient, iaitu lebih berdiri, tidaklah bersifat untuk ekspor terlalu jauh. Walaupun ada juga berlaku perdagangan antarabangsa, bukan tak berlaku, sudah berlaku. Ini kita dapat lihat contoh kepada Kesultanan Melayu Melaka, dah berlaku, international trade sudah berlaku ketika itu. Kemudian sudut agama, sudut intelektual, budaya intelektual juga sudah berkembang di tanah Melayu dan kebetulan ulama-ulama Sumatera'i, lagi siapa lagi, Tok Kenali, dah ramai lagi tokoh-tokoh agama yang merupakan menggambarkan cendekiawan-cendekiawan yang muncul di dalam konteks tanah Melayu. Jadi itu nak menggambarkan kepada kita bahawa tamadun di tanah Melayu telah berkembang pada ketika itu, telah pun mantap pada ketika itu. Tapi bila British datang, mereka tidak berhasrat untuk mengguna pakai budaya dan tamadun asas yang telah dibina oleh masyarakat kita. Sebaliknya mereka membawa masuk budaya mereka, corak politik barat dibawa masuk, corak ekonomi barat dibawa masuk, corak pentadbiran barat dibawa masuk. Maka ianya berkembang secara tak langsung, dan kemudian secara tak langsung juga mereka telah meminggirkan sistem ekonomi yang diasaskan oleh masyarakat Melayu yang berasaskan kepada ekonomi Islam. Mereka telah meminggirkan sistem perundangan yang berteraskan kepada undang-undang Islam. Mereka telah menepikan peranan Sultan dalam konteks kuasa politik. Demikian juga mereka mula mengkesampingkan secara langsung, walaupun tidak sepenuhnya, tentang budaya Melayu. Mereka terserap masuk budaya-budaya Barat. Begitulah liciknya pendekatan British dalam konteks di tanah Melayu yang akhirnya telah membentuk satu tamadun Barat yang bercampur baur dengan tamadun Melayu Islam pada ketika itu. Dan kita ringkaskan lagi, dalam proses perjalanan penjajahan itu tadi, British menyedari bahawasanya akan sampai satu masa, satu ketika mereka perlu menyerahkan tanah Melayu kembali kepada anak watan. Dan untuk itu mereka perlu memperlengkapkan, menyediakan pimpinan-pimpinan yang bakal mengambil alih pemerintahan tanah Melayu pada ketika itu. Dan sudah tentulah apa yang mereka gambarkan adalah corak takbiran orang yang bakal mengambil alih ini. Tentulah seharusnya lah orang yang punya corak pemikiran yang cenderung kepada British, supaya kepentingan-kepentingan British di tanah Melayu tidak terbuka sama sekali. Anda kata mereka tidak membuat satu sistem yang menyokong kepada kepentingan itu, tentulah kepentingan mereka, hasil mahsul yang mereka hajati, mereka akan sukar perolehi. Jadi atas asas itulah maka di tanah Melayu kita terbentuklah apa yang disebut sebagai MCKK, Malay College Sekolah Kangsar, sebagai salah satu platform rasmi untuk memberikan kemudahan pendidikan kepada golongan-golongan elit pada ketika itu
yang terdiri daripada golongan bangsawan, anak-anak sultan, anak raja yang dipilih, dimasukkan di situ, dilatih di situ, diberikan menggunakan sistem pendidikan yang berorientasikan daripada British, gaya hidup juga adalah cara British di situ, dengan harapan mereka akan menampakkan satu kebanggaan pada budaya British berbanding dengan budaya tempatan. Dan ini jelas sekarang kita melihat di sekolah MCKK itu bagaimana pelajarnya yang lelaki akan pakai seluar pendek, yang wanitanya akan dikenalkan, wanita ada kolej-kolej lain pula akan mengenalkan skirt, kemudian cara makan, cara main dan sebagainya adalah semuanya berorientasikan kepada British. Jadi Islam dalam konteks kehidupan dan dalam konteks silabus yang disajikan tak lebih daripada Islam dalam konteks ritual semata-mata. Sebab apa? Sebab di British secara khusus dan Barat secara umumnya telah melalui apa yang kita bincangkan berulang kali, iaitu yang saya sebut awal tadi, berlakunya clash di antara gereja dengan ilmuwan, dengan akhirnya ilmuwan membuat keputusan untuk meninggalkan agama Kristian, dan dengan itu mereka telah mengisytiharkan diri mereka bebas daripada agama yang diistilahkan sebagai secularism itu. Jadi oleh kerana mereka melihat agama ini sesuatu yang tak mampu dihapuskan, mereka cuba nak hapuskan agama ini dalam konteks kehidupan masyarakat Barat, namun gagal. Jadi akhirnya mereka memutuskan agama kalau demikian sifatnya, maka agama ini tak lebih untuk hak soal individu semata, hak individu, privacy. Dan dia bukan urusan-urusan kemasyarakatan, dia bukan urusan-urusan negara, dia tidak ada persoalan dari itu. Maka oleh kerana inilah fahaman yang terpahat dalam minda pengajar, maka dalam konteks mereka memberi latihan dan training, menyediakan kursus, menyediakan bakal pimpinan di sebuah negara, tak kira di mana negara yang keduduki sekalipun, maka agama bagi mereka tak lebih adalah bersifat ritual semata-mata untuk urusan pribadi, dan dia nothing to do dengan soal kehidupan seharian. Maka ini yang dikatakan bagaimana mereka membentuk pimpinan umat Islam yang tidak komited terhadap Islam. Jadi tasawur pelajar-pelajar ketika itu adalah agama sebagai satu isu private semata. Itu satu. Dan bila mana mereka ini mengambil alih, bila merdeka, mereka ini diberi tanggungjawab untuk memimpin, menjadi Perdana Menteri, menjadi menteri-menteri dan sebagainya, maka secara tidak langsung mereka telah demoralisekan masyarakat. Maksud demoralize ini iaitu mereka tidak mengangkat budaya hidup masyarakat ketika itu yang berteraskan kepada agama yang kuat, yang berhasrat untuk melihat agama ini lebih jauh dalam konteks kehidupan seharian. Mereka tidak menyokong, pimpinan-pimpinan tidak beri laluan kepada golongan-golongan yang inginkan supaya Islam ini dimartabatkan. Jadi secara tak langsung mereka telah ini diistilahkan sebagai demoralize. Mereka telah apa nak kata demoralize, iaitu mematikan semangat dan keinginan tadi. Jadi sebaliknya, tamadun dan sistem yang dibanggakan, yang diterjemahkan, dijadikan sebagai panduan, tidak lain tidak bukan adalah konteks dalam Melayu kita ketika itu adalah British sistem British, politik dengan demokrasinya, ekonomi kapitalisnya, undang-undang yang berasaskan kepada common law British England, common law Englandnya, lagi apa, sistem sosialnya yang bebas, tidak ada ikatan. Tapi oleh kerana agama Islam ini menjadi satu agama yang kuat dalam konteks masyarakat Melayu, maka agama yang kita masyarakat Melayu pun agak longgar. Dia tak boleh nak hapuskan Islam dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu, tetapi dia telah menghakis minat dan kesungguhan komitmen masyarakat terhadap Islam begitu. Jadi itulah yang mempengaruhi apa yang dikatakan tamadun asli.
mempengaruhi gaya hidup tadi. Prof, Kak Lin nak masuk. Ada orang nak masuk. Ya, ya. Baik. Seterusnya kita menjurus pergi lebih kepada senario yang tadi itu kita cuba memperkecilkan satu juzuk, iaitu aspek pendidikan. Tadi kita kata bila Barat masuk, dia telah menguasai, dia telah mempengaruhi semua setiap pola kehidupan masyarakat. Dia telah menerjemahkan sistem Barat dia dalam semua sistem, baik dalam sosial, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam politik dan sebagainya. Maka dalam konteks ini, apa yang kita nak fokuskan adalah lebih kepada pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kalau kita nak telusuri flashback kepada apa yang berlaku dalam konteks sejarah sejarah tanah Melayu kita, maka kita tahu semasa British datang, sistem kita ada dua sistem pendidikan kita. Satu, sistem pendidikan berorientasikan kepada kebangsaan, iaitu bahasa sekolah kebangsaan, dan yang keduanya berorientasikan kepada sistem pendidikan agama pondok. Inilah yang dominan dalam konteks awalan tadi. Tetapi bila British datang, dia memperkenalkan sistem pendidikan dia dengan tidak menghapuskan. Dia tidak menghapuskan secara terang pondok, dia tidak menghapuskan totally sekolah jenis kebangsaan, tetapi dia memperkenalkan, mengizinkan missionary membuka sekolah-sekolah mereka sendiri, dan dia juga telah membuka sekolahnya seperti kita kata MCKK, kemudian yang lain seperti yang sekarang ini seperti Saint Penang Free School di Penang, Victoria Institution di Kuala Lumpur, dan banyak lagi. Itu merupakan semuanya adalah tinggalan missionary, sekolah berorientasikan missionary. Jadi bila pendidikan ini berlaku secara tak langsung, bagaimanakah mereka melonjakkan sistem pendidikan ini tadi? Macam mana British nak meletakkan status sekolah berorientasikan British ini tadi mengatasi daripada sekolah pondok dan sekolah kebangsaan, iaitu melalui lepasan sekolah ini, sekolah British, sekolah Inggeris, sekolah missionary, lazimnya diambil sebagai pegawai bekerja di pejabat-pejabat kerajaan. Jadi ini secara langsung bergambar masyarakat umum tahap pengiktirafan kerajaan pada ketika itu terhadap sekolah-sekolah, terhadap lepasan sekolah. Jadi ini juga strategi Barat untuk British khususnya di sini, strategi mereka untuk mengkesampingkan lepasan sekolah dengan kebangsaan dan sekolah agama itu sendiri. Jadi bagi bapa yang ingin melihat anak mereka maju ke hadapan, sebahagian besarnya mereka menghantar anak mereka ke sekolah-sekolah ini dengan harapan bila keluar esok boleh kerja dengan kerajaan, boleh kerja di pejabat kerajaan. Itu senario sekarang ini. Dan bila kita cakap soal tentang pendidikan dalam konteks Islamisasi ilmu, kenapa aspek ini diberi penekanan, dan apakah tidak pernah berlaku segerakan sebelum Al-Faruqi, sebelum Al-Atas mencetuskan idea-idea ini? Sebenarnya sudah ada dalam konteks sejarah Islam. Telah berlaku sekurang-kurangnya kita lihat dua tokoh utama, iaitu Syed Ahmad Khan di India dan Muhammad Abduh di Mesir, yang terkenal dengan aspek memodernisasikan pendidikan. Secara khususnya, kedua tokoh ini dikatakan mengkagumi tentang pendidikan Barat, mengkagumi sistem pendidikan Barat yang dilihat mampu melahirkan cerdik pandai sehingga berjaya merubah negara
menjadi moden, menjadi serba maju berbanding dengan negara-negara Islam yang lain. Jadi atas asas itulah maka kita lihat Syed Ahmad Khan telah menekankan kepada masyarakatnya di India, khusus masyarakat Islam, supaya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, kemudian menjadikan sistem British ketika itu sebagai sistem yang terbaik yang perlu diadaptasi di sekolah-sekolah. Ini gesaan Syed Ahmad Khan pada ketika itu dengan usaha beliau untuk membebas dan mengangkat kedudukan masyarakat Islam di India pada ketika itu supaya maju dan standing dengan bangsa India dan juga bangsa British pada ketika itu. Demikian juga Muhammad Abdul. Dia juga melihat bahawasanya potensi Al-Azhar ketika itu diubah sistemnya, dibawa satu modernisasi baru dengan mengubah soal sistem yang di barat tadi diolah supaya dibawa masuk dengan cara dibawa masuk beberapa subjek baru untuk membuka minda dan pemikiran masyarakat Islam di Mesir begitu. Tetapi menurut Al-Faruqi, walaupun usaha dua tokoh besar ini, namun bagi Al-Faruqi ternyata ia gagal. Ternyata bahawasanya kedua usaha Syed Ahmad Khan dan Umar Abdul yang cuba perkenalkan modernisasi dan pendidikan di dunia Islam ternyata gagal. Kenapa gagal? Menurut Al-Faruqi, kegagalan itu adalah kerana modernisasi yang dibawa oleh Barat tadi itu ternyata ia tidak sesuai dengan realiti masyarakat. Nilai-nilai yang dibawa oleh modernisasi tadi tidak cocok dengan fikrah, tasawuf dan juga ke nilai-nilai Islam yang menjadi sebati dalam masyarakat. Malah dalam dua keadaan kita dapat lihat menurut Al-Faruqi adalah berkaitan dengan metodologi pendidikan yang dipakai oleh Barat yang tidak menepati dan juga nilai yang bercanggah. Metodologi kita tahu umumnya metodologi pendidikan Barat berasaskan kepada yang kita bincang 2-3 kali dalam kuliah adalah berasaskan empirical. Satu. Yang kedua, berasaskan kepada rasional logik. Ada semata-mata. Dengan lain perkataan, mereka lebih menekankan kepada empirical dan rasional logik semata-mata tanpa dan malah menidakkan secara langsung peranan agama dalam konteks pendidikan. Kenapa tidak? Sebab mereka siang-siang sudah menolak agama ini dalam sejarah tamadun Barat. Jadi pada mereka tidak penting. Jadi persoalannya bagaimanakah mereka nak menentukan nilai-nilai? Nilai baik atau nilai buruk? Nilai berjaya atau nilai mundur? Maka tidak lain tidak bukan. Nilai-nilai itu ditentukan oleh kebendaan. Bagaimana kita katakan majunya sebuah negara? Majunya sebuah negara dengan adanya bangunan-bangunan yang besar, dengan adanya masyarakat boleh hidup dengan senang. Macam mana ukuran senang? Bila masyarakat boleh ada upaya membeli, maknanya ukuran pembelian, ukuran kegunaan alat dalam kehidupan mereka itu menjadi ukuran. Dalam lain perkataan, jelas kepada kita bahawa ukuran kemajuan, kemunduran sesuatu bangsa, seseorang individu tadi banyak bergantung kepada mata benda. Tidak bergantung kepada soal nilai dalam diri. Tidak bergantung kepada watak perwatakan. Tak penting bagi soal watak. Tak penting bagi mereka apakah dia perlu menipu ataupun tidak. Yang penting adalah dia memperolehi apa yang dihajati, kebendaan yang dihajati. Ini nilai yang dipupuk oleh sistem. Ini yang dikatakan oleh Faruqi, nilai-nilai yang bercanggah. Banyak lagi nilai-nilai yang nanti kita akan perhalusi dalam konteks wacana Islamisasi tadi. Jadi atas asas itu maka Faruqi mencadangkan dan menggagaskan
bahawa bila senario itu kita nampak jelas, sistem pendidikan yang dibawa oleh Barat di negara-negara yang mereka jajah tadi ternyata tidak langsung mengangkat dan beri ruang kepada agama. Kalaupun agama ada dalam konteks kita melihat British di Tanah Melayu itu pun, ia tak lebih daripada satu subjek. Satu subjek semata-mata. Dan dia bukan satu sistem pendidikan, silibus yang cuba nak dipelajari untuk dipraktiskan jauh sekali untuk menggantikan sistem-sistem yang ada. Jadi penekanan silibus yang dirangka adalah cukup sekadar untuk melakukan amalan-amalan ritual semata-mata. Tidak diberikan, tidak dibincangkan secara menyeluruh bagaimanakah agama berperanan dalam sebuah negara. Itu tidak menjadi satu topik yang penting dalam wacana pendidikan pada ketika itu. Malah wacana-wacana umpamanya bila kita bincangkan tentang ekonomi umpamanya, tidak ada usaha untuk membincangkan sistem ekonomi Islam. Tidak ada dan minda pelajar-pelajar ketika itu. Apa diakah mudharabah, apakah musyarakah, tidak ada. Apa yang ada adalah bagaimanakah sistem pandangan ekonomi Adam Smith umpamanya. Itu yang dibincangkan. Bagaimanakah sistem ekonomi Karl Marx, itu yang dibincangkan. Bagaimanakah sistem kapitalis beroperasi, bagaimanakah teori demand and supply itu menjadi satu prinsip-prinsip utama dalam sistem ekonomi. So, perkara itu yang ditekankan. Jadi menyebabkan pelajar-pelajar tidak ada langsung tasawur dan gambaran tentang sistem Islam yang menyeluruh, yang syumul itu tadi. Jadi bila keadaan sedemikian, lompang dalam sistem pendidikan itu, maka Al-Faruqi telah menegaskan bahawa sudah sampai masa, sudah sampai waktu disiplin ilmu yang sudah pun jauh tersasar daripada falsafah, daripada prinsip, daripada nilai-nilai Islam tadi, ditarik balik dan dibawa kembali kepada atas landasan berasaskan kepada konsep tauhid itu tadi. Maka untuk tujuan itu, sekurang-kurangnya prinsip ini perlu diasaskan kepada dua perkara. Pertama, prinsip ini perlu bertolak kepada kesatuan ilmu. Apa maksud kesatuan ilmu? Kesatuan ilmu iaitu menggabungkan elemen rasional. Ini bererti bahawasanya dalam konteks tradisi ilmu Islam, akal rasional tidak pernah dinafikan. Islam memang jelas mengagungkan, meletakkan tingginya martabat akal. Tapi akal yang diletakkan pada sisi manusia tadi tidak mengatasi wahyu. Akal digunakan untuk memahami tentang wahyu. Akal digunakan untuk mencerapi tentang fenomena alam bagi mengenali tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal digunakan untuk mempermudahkan alam ini, mempermudahkan kehidupan manusia supaya dapat mendekatkan diri kepada pencipta Allah itu sendiri. Ini konsep rasional. Maka menunturkan pula objektif. Maka apakah objektif ilmu itu? Apakah objektif seorang yang mempelajari ilmu? Maka tidak lain yang kita lakukan adalah untuk beribadat, yang terangkum dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadat. Jadi maknanya tujuan pembinaan ilmu, tujuan pembelajaran ilmu tadi tidak lain adalah dalam kerangka ibadat itu sendiri. Sebab itulah ayat yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, arahan membaca itu sendiri disusuli dengan Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Dengan maksud bukan saja literalnya kita nak mula baca, kita baca bismillahirrahmanirrahim, betul. Sebelum nak baca buku apa semua, kita kena baca bismillah dulu, perkataan. Tapi lebih jauh daripada itu adalah kita kena belajar. Pembelajaran itu tujuannya bukan untuk semata-mata mendapatkan pekerjaan, bukan semata-mata untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi yang lebih penting, lebih besar yang nak ditanam
dalam pemikiran para pelajar dalam konteks tradisi keagamaan Islam adalah untuk menjadi makhluk, menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah dan membesarkan Allah. Kerana apa? Kerana ilmu yang dipelajarinya, dia sedar bahawa dirinya adalah diciptakan. Jadi kepakaran, kemahiran yang ada pada dia haruslah dipergunakan untuk jalan Allah SWT. Maka dia tidak boleh menipu, dia tidak boleh melakukan rasuah, dia tidak boleh melakukan jenayah ilmu dan sebagainya. Maka objektifnya jelas. Nah, dan yang seterusnya juga kesatuan itu adalah ada sifat kritikal. Di sini dan tradisi ilmu Islam jelas menunjukkan sifat kritikal. Para ulama kita dulu begitu kritikal. Tapi cuba kita perhatikan, walaupun ulama-ulama kita, sarjana-sarjana Islam kita cukup kritikal. Kita ambil contohlah siapa pun, Imam Al-Ghazali yang terkenal cukup kritikal dalam konteks bagaimana dia mensaringkan ilmu falsafah, memerlukan satu tahap kritikal yang tinggi. Al-Farabi juga kritikal. Imam Al-Syafi'i sehingga boleh mengemukakan ada di Iraq dan di Mesir dengan munculkan qaul qadim, qaul jadid. Itu adalah kritikal. Kadang demikian. Siapa lagi? Al-Biruni, sebut saja mana-mana tokoh sarjana Islam. Mereka mempamerkan sifat kritikal. Tetapi yang uniknya, kritikalnya sarjana Islam kita tak pernah terkeluar daripada kerangka acuan Islam. Mereka tidak pernah mencabar Allah SWT pencipta. Bahkan mereka tunduk kepada hukum Allah, mereka tunduk kepada kekuasaan Allah, dan mereka bersifat kritikal dalam ruang lingkup sistem dan ruang lingkup Islam. Malah kritikal mereka tidak pernah mengurangkan keimanan mereka. Sebaliknya dengan kritikal tadi semakin mengangkat, semakin menjadikan mereka komited kepada Islam. Ini yang cuba nak dibawa oleh Al-Faruqi dan juga oleh Al-Atas dan juga pendukung-pendukung mereka yang lain. Bagaimanakah ilmu ini? Bagaimanakah dalam konteks Barat? Bila orang belajar ilmu yang digagaskan Barat, tidak menjadi manusia itu semakin tawaduk, tetapi menjadi manusia semakin bongkak, sombong. Dia bangga dengan ilmu yang ada pada dia. Dia tidak pernah melihat keperluan-keperluan masyarakat yang lain. Kalau ada pun, kerana terpaksa, tapi bukan kerana roh itu sendiri. Jadi inilah perkara yang menjadi maksud kesatuan. Kemudian kesatuan hidup. Kesatuan hidup ini merujuk kepada bahawasanya semua disiplin-disiplin ilmu yang ada, tak kira lah ilmu matematik, ilmu apa juga, ilmu geografi, apa juga ilmu, perlulah berorientasikan kepada tabiat penciptaan. Maksudnya iaitu kita cuba memahami yang saya sebut awal tadi, bagaimanakah alam yang dicipta ini, bagaimanakah sungai yang diciptakan ini. Kita nak faham tentang tabi'i, tentang suasana, hukum alam. Untuk nak fahamkan hukum alam, kita perlukan ilmu. Kita nak fahamkan kenapakah hujan mendung berlaku. Proses kena kaji tentang sains, belajar dengan sains, ada sains, geografi dan sebagainya. Kita nak faham kenapakah masyarakat nelayan hidup begini. Kita kena tahu alam sekitar, perubahan sekitar, ilmu. Jadi maksudnya adalah kita nak menggunakan ilmu tadi untuk kita, pertama kita nak memahami tentang tabiat alam, proses kejadian alam, sebab akibat yang berlaku dalam kejadian alam ini. Dan yang kedua, kita cuba juga nak memahami bagaimanakah dengan ilmu yang dipelajari tadi menyebabkan kehidupan masyarakat berada dalam keadaan yang harmoni, bukan berlaku dalam keadaan yang anarki, yang terganggu sistem. Tidak, tetapi kehidupan masyarakat terus bergerak secara harmoni. Contohnya seperti kita kata Sungai Kim Kim di Johor baru tahun lepas. Ini adalah akibat apa? Sebab tidak ada kesedaran ilmu di kalangan pengusaha-pengusaha kilang itu. Yang bagi mereka yang penting adalah untung. Ini yang kata kesan kapitalis. Kapitalis hanya memikirkan soal untung, soal nilai, soal
mengganggu sistem dalam masyarakat, itu bukan menjadi agenda mereka. Dia menjadi agenda mereka. Dia buang sisa-sisa pepejar dalam sungai. Dia tak fikir tentang bahawa sungai ini menyediakan air untuk minuman masyarakat. Air menyediakan menjadi tempat bagi ikan-ikan yang diperlukan oleh masyarakat. Rumpai-rumpai yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau dia ada rasa kesedaran tentang tanggungjawab itu, maka dia takkan buat macam tu. Dia mungkin menapis dulu, dia mungkin mengasingkan dulu sebelum nak dilepaskan ke dalam sungai. Jadi itu yang dikatakan yang lacking, sistem yang lacking dalam sistem pendidikan barat. Ada persoalan yang sebelum tu. Kita faham senario ni. Ada persoalan? Tak ada. Tak ada. Boleh follow? Boleh. Okay. Baik, seterusnya. Seterusnya kita cuba melihat pula tentang bila kerana sedemikian, Al-Faruqi secara lebih terperinci cuba menyelami dan cuba menganalisis, meneliti tentang apakah fenomena masyarakat Islam sekarang. Maka akibat daripada mengikut tamadun barat itu total dalam kehidupan masyarakat Islam, maka implikasinya ada. Dari pengamatan Al-Faruqi, kedudukan umat Islam akibat mengikut membuta tuli kepada budaya-budaya barat tadi, kedudukan mereka semakin rendah. Bukan sebenarnya, malah cukup rendah, yang diistilahkan oleh beliau sebagai Malais. Malais ini adalah satu gambaran, bukan malas saya. Ini adalah satu istilah Malais dengan maksud bahawasanya kedudukan umat Islam ini dianggap seolah-olah terhina di tanah airnya sendiri. Dia tidak ada harga diri. Apa maksud harga diri? Maksudnya bahawasanya dia adalah seorang Islam, tetapi dia tak yakin terhadap kepada sistem Islam yang dia anuti. Dia lebih yakin kepada sistem luar yang bukan anutannya. Ini satu benda yang pelik. Dan ini satu kejayaan sebenarnya dari konteks barat yang telah berjaya memupuk, menanam hilang keyakinan diri dalam diri umat Islam. Itu satu. Kemudian akibatnya apa yang diistilahkan bahawasanya berlakulah desekularisasi, berlakulah elemen pembaratan, dan berlakulah apa yang disebut de-Islamize. Sekularisasi, kita jelas bahawasanya mengasingkan antara agama dengan kehidupan seharian dalam segala sistem kehidupan. Jadi menyebabkan masyarakat Islam juga pada ketika itu tidak nampak bahawasanya sistem Islam yang mereka anuti, Al-Quran yang mereka baca tadi, menyediakan satu garis panduan yang cukup lengkap. Hanya bermain di bibir mereka saja lengkap, tetapi mereka tidak terjemahkan dalam konteks sistem kehidupan seharian. Sebab mereka tak nampak, mereka tak yakin. Sebab mereka tak yakin, sebab mereka tidak mempelajarinya. Kenapa mereka tak pelajari? Sebab sistem pendidikan mereka tidak mendedahkan kepada mereka semenjak sekolah rendah, tadika, sampailah ke universiti, sistem Islam itu sendiri, sistem sosial Islam, sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam tidak pernah didedahkan. Kalau dibaca pun adalah mungkin tak lebih sebagai satu perbandingan semata, tetapi bukan untuk dihayati. Jadi ini dikatakan yang disekularisasikan dan berlaku pembaratan yang kita kata tadi. Mereka lebih nampak. Sebab apa mereka lebih nampak sistem barat? Sebab mereka nampak kemajuan. Mereka terpesona dengan kemajuan di barat. Mereka nampak, barat berjaya membina kapal terbang, barat berjaya membinakan kereta, kenderaan, berjaya menggunakan teknologi perkapalan. Jadi mereka nampak, ini hebat. Jadi pattern kekaguman itu samalah seperti juga pattern kekaguman yang pernah ditempah oleh barat sewaktu berlaku pertemuan di antara gereja dengan ilmuwan tadi itu.
Dua kelompok ini, kemudian bagaimanakah masyarakat kemudiannya menyokong dan terpesona dengan ilmuwan-ilmuwan barat yang akhirnya memberikan laluan yang mudah kepada ilmuwan barat untuk terus menguasai minda masyarakat. Satu. Seterusnya adalah kedudukan media pula seperti itu, yang memaparkan gambaran-gambaran yang negatif berbanding umat Islam, menambahkan lagi rasa hilang keyakinan, hilang maruah diri. Apa yang dipaparkan oleh media tak lebih tentang umat Islam, apa dia? Tentang kemiskinan di negara-negara umat Islam, pergeseran yang berlaku di kalangan umat Islam, apalagi sistem-sistem ekonomi yang kemiskinan, penyakit-penyakit. Jadi gambaran-gambaran negatif ini menyebabkan umat Islam yang personal dengan barat membuat rumusan. Ini sebabnya tidak lain tak bukan, dia kata, kerana kita tidak mengadaptasi sistem barat dalam mengubah sistem kehidupan kita. Jadi kemudian dimomok lagi, kalau demikian kenapa perlu kita ikut kepada masyarakat Islam? Masyarakat Islam tak mampu untuk membebaskan diri mereka, maka kita perlu melihat negara contoh model kita, iaitu model kita mana? Barat. Jadi ini peranan media, dan kita tahulah peranan media ini tidak lain adalah siapa yang menguasai ini juga, tidak lain yang tidak bukan adalah barat. Baik media elektronik, sekarang ini kita berdepan media elektronik lebih canggih. Bayangkan idea ini dimunculkan oleh Al-Faruqi seawal 80-an. Dia bercakap tahun 80-an. Dia bermula mencetuskan idea ini adalah semenjak persidangan pendidikan 1977 di Mekah, yang dihadiri oleh para sarjana Islam untuk membincangkan secara khusus tentang permasalahan sistem pendidikan di negara Islam 1977. Dikumpulkan semua sarjana Islam di dunia, duduk di Mekah, bersidang di situ, sama-sama berbincang, memberi idea. Akhirnya cetuslah idea kita perlu untuk mengislamiskan ilmu-ilmu yang sedia ada sekarang ini. Maka dua tokoh inilah yang menggagaskan, Al-Faruqi dan Al-Atas telah menggagaskan. Jadi untuk hari ini kita akan lihat idea Al-Faruqi. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan lihat pula idea Al-Faruqi untuk kita nak melihat persamaan dan perbezaan antara mereka yang kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh dan disiplin yang kita bincang sebelumnya, Al-Zain, Talal Asad, Akbar Ahmad, sebagainya lagi itu. Melupakan gunakan acuan sebahagian bertolak daripada gagasan mereka ini tadi. Okay. Sedangkan bagi Al-Faruqi, hakikatnya negara Islam memiliki khazanah yang kaya. Apa tidaknya negara kita dan negara umat Islam mempunyai minyak yang cukup banyak, sehingga kan Amerika sendiri bergantung kepada minyak Timur Tengah. Sebab itulah Amerika hingga sekarang menguasai Timur Tengah, sebab dia tahu khazanah minyak tadi. Dia perlukan minyak untuk memajukan negara dia. Bukan tak ada minyak di negara dia, ada, tapi tak mencukupi. Dia perlukan untuk maju tadi. Jadi dieksploitasi minyak tadi, cara nak eksploitasi tadi, dia harus menguasai pimpinan tadi tu. Jadi dia menggunakan pendekatan tadilah, pembaratan tadi. Sistem pembaratan tadi nak buat macam mana? Dengan cara sistem pendidikan. Pendidikan macam mana? Kita bawa sultan-sultan tadi, anak-anak sultan, kita bagi dia belajar di Amerika, guna sistem Amerika. Bila sampailah masuk universiti, buat PhD sebagainya, dia tak nampak lah sistem lain yang lebih baik. Yang dia nampak sistem lebih baik adalah sistem Amerika. Yang nampak sistem lebih baik, sistem British. Dia nampak sistem lebih baik, sistem Perancis. Contoh begitu. Jadi ini yang dipupuk. Inilah yang dikatakan bagaimana peranan pendidikan dalam membentuk sistem pemikiran dan corak kehidupan. Dan negara Islam juga wilayah yang luas dan umatnya cukup berpotensi. Dan sekarang kita perincikan, sekurang-kurangnya ada 3 kesan daripada akibat malas tadi. Sudah jelas, malas itu apa? Malas adalah merupakan satu fahaman, satu corak kehidupan. Satu adalah mendaulatkan barat. Yang kedua, hilang keyakinan terhadap agama dan diri sendiri.
diri sendiri, maksudnya kepada pegangan dia, dan seterusnya lebih menampak nilai-nilai kebenaran. Dan akibatnya apa dia? Bila budaya Malaysia ini tadi terpahat dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, maka umat terpecah. Masyarakat Islam bukan semakin berpadu, semakin berpecah. Sebab sistem banyak, sistem barat banyak. Dia ada sistem kapitalisnya, dia ada sistem sosialisnya. Kemudian dalam sistem kapitalis itu pula, sistem demokrasinya, sistem kebenarannya pun, dia ada liberalismenya, dia ada pragmatismenya. Itu fahaman, itu pentadbiran. Jadi corak itu ikut. Siapa yang mengikut fahaman pragmatism, dia nampak politiknya begini, ekonominya begini. Bagi yang sosialisme, melihat bukan. Akhirnya berlakulah perpecahan dalam konteks masyarakat Islam. So kelompok ini lebih cenderung kepada sosialisme, maka dia cuba mendaulatkan sosialisme, satu sistem. Yang ini lebih cenderung kepada liberalisme, maka dia lebih mendukung liberalisme, maka berlakulah pergeseran yang akhirnya yang menguntungkan bagi fakir melihat tak lain tak bukan dalam barat. Itu kan. Jadi ini yang dikatakan akhirnya kolonial telah memecah belahkan hampir 50 atau lebih negara bangsa. Bila mereka menjajah, kita tahu sebelum penjajahan itu dulu, Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah adalah sebuah kerajaan yang besar, yang bermula daripada Turki sehinggalah kepada Bosnia, Azerbaijan dan sebagainya, sebelah Eropahnya sampai kepada di Spanyol. Kerana demikian, munculnya seperti Alhambra dan sebagainya tadi itu adalah manifestasi kepada itu. Tetapi bila Barat menguasai dunia Islam, mereka telah memecahkan, memperkecil-kecilkan daripada satu empire, satu negara besar, Turki Osmaniyah tadi, dipecahkan menjadi negara-negara kecil dalam demikian, dan dimonopoli. British mengambil India, mengambil Libya, Perancis mengambil Algeria, lagi siapa lagi? Spanyol, Itali, dan semuanya mengambil. Itulah dikatakan memecahkan kepada 50 negara bangsa. Dan akhirnya mereka telah bentuk sepadan negara Islam. Dan mekanisme politik dieksploitasi. Maksud eksploitasi tadi adalah setiap negara-negara Eropah tadi yang datang, mereka telah menggunakan model. Atau bila Perancis datang, mereka menggunakan model sistem politik Perancis dalam mentadbir Algeria. British datang, British menggunakan model pengalaman politik British untuk mentadbirkan India, mentadbirkan Tanah Melayu, mentadbirkan Brunei dan negara-negara lain. Jadi akhirnya eksploitasi itu tadi menyebabkan semakin kucar-kacir masyarakat Islam dan masa tidak ada perpaduan. Ditambah pula dengan unsur-unsur asing yang dibawa masuk dalam Islam. Unsur asing ini apa dia? Unsur-unsur asing ini iaitu unsur-unsur yang tidak ada, tak pernah ada dalam konteks kamus kehidupan masyarakat Islam. Baik budayanya, baik sistemnya, baik makanannya dibawa masuk. Dan ditambah lagi dengan gerakan kristianisasi yang diperkuatkan dengan misionari-misionari tadi itu. Maka akhirnya dalam konteks politik yang kita bincang di awal tadi, mereka telah menyerahkan pimpinan politik di negara yang mereka jajah tadi kepada golongan-golongan, pada anak didik mereka yang telah ditanam dengan tasawur barat, yang telah melalui sistem pendidikan barat tadi itu. Okay, itu dalam konteks politik. Okey, ada perbincangan sebelum tu? Ada persoalan, muskilan? Prof, Yep. nak tanya. Okey, silakan. Kan Barat ni mula diorang tak setuju dengan sistem gereja kan, Prof? Macam mana? Macam tak setuju, sekular tu dia tak setuju dengan sistem gereja kan? Ya. Tetapi pada akhirnya
Ya. Baik, bagus. Tapi Baik. pada Bila akhirnya diorang kita amati kepada memasukkan gerakan perkembangan Kristianisasi tamadun itu Barat misioneri dan mana? perkembangan intelektual di Barat, memang kita nyatakan bahawasanya berlaku pada zaman Renaissance, iaitu berlaku clash antara dua, iaitu gereja dengan ilmuwan, yang akhirnya telah menunjukkan bahawasanya kedua pihak ini tidak boleh bersama, dan ilmuwan akhirnya membuat keputusan bahawasanya agama soal pribadi. Jadi daripada situ jelas kepada kita bahawasanya mereka telah menafikan. Jadi ilmuwan telah menafikan peranan agama dalam konteks kehidupan. Tetapi mereka tak boleh menghapuskan agama dalam kehidupan masyarakat Barat. Dalam lain perkataan, bahawasanya mereka cuba nak menghapuskan langsung terus peranan agama, tapi gagal. Okey, bila gagal, akhirnya mereka membuat keputusan bahawa kita biarkan agama dengan sebagai satu gerakan individu, soal individu, maka soal kemajuan negara, soal politik negara, maka hendaklah diasaskan kepada sistem yang tidak berteraskan kepada agama. Okey, baik. Balik pada soalan, siapa kita faham tentang nature itu, bila datang kepada di negara-negara yang mereka jajah, walaupun mereka ternyata menolak agama, tetapi secara tidak langsung mereka juga mengakui bahawasanya agama ini adalah satu benda sebahagian dari kehidupan masyarakat. Satu. Yang kedua, mereka juga tidak nafikan dalam konteks negara-negara Islam yang berjajah, mereka punya sentimen juga, iaitu anti-Islam, khususnya dari gerakan misioneri. Sebab itulah dalam konteks di British di Tanah Melayu umpamanya, kita lihat malah kalau kita amati Portugis datang 1511 ke Melaka pun datang bersamanya dengan padri. Itu menggambarkan bagaimanakah walaupun mereka tidak bertujuan untuk nak bawa agama dalam konteks kehidupan masyarakat, bukan nama itu, tapi lebih sentimen anti-Islam tadi itu juga terpahat di situ. Kalau demikian. Kemudian kita lihat dalam konteks zaman British, kenapa British dalam konteks dia kurangnya ada dua tujuan lah, secara langsung, iaitu untuk mendapat hasil mahsul di Tanah Melayu yang terkenal dengan bijihnya, berapa ratusnya, getahnya, bijih Timah belum ada lagi, getah begitu itu. Jadi ini mendapat keuntungan dan diperlukan oleh Barat pada ketika itu untuk menampung kemajuan modernisasi yang mereka sedang lalui, yang perlu kembangan tadi. Jadi pada waktu yang sama mereka juga datang juga British ataupun pihak-pihak British yang daripada kalangan misioneri juga turut bersama mengambil peluang di atas ekspansi pihak Barat tadi itu datang sama. Jadi seolah-olahnya kedua pihak ini tadi, pihak yang boleh kita katakan sebagai tidak begitu menitik beratkan soal agama dengan golongan misioneri ini datang serentak Tanah Melayu ketika itu. Dan British, pemerintah politik British pada ketika itu tidak menyekat gerakan kristianisasi dalam misioneri tadi, malah mereka memberi laluan yang mudah, asal saja, poinnya adalah asal saja aktiviti misioneri Kristian tadi tidak mengganggu sistem politik yang sedang mereka bina, tidak mengganggu sistem ekonomi yang mereka sedang lakukan. Dalam lain perkataan, mereka pastikan supaya misioneri ini bergerak dalam konteks tidak mengganggu status quo British begitu. Jadi bahkan mereka membiarkan. Mereka tidak mengambil berat. Maksud mengambil berat, kalau mereka mengambil berat, mereka membuat polisi gerakan Kristian, tapi tak ada. Mereka lepaskan begitu saja. Sebab mereka melihat apa yang misioneri lakukan menguntungkan kepada survival politik mereka. Walaupun saat ini ada juga berlaku skala gangguan, tetapi mereka masih boleh mengawal. Contohnya seperti berlaku di India, berlaku kebangkitan rakyat yang menentang campur tangan British dalam agama Hindu. Itu contohnya. Sebab
Orang Hindu pun marah juga begitu bila kristianisasi bergerak begitu bebas. Berjumpa dengan orang Hindu, cuba nak convert orang Hindu ke Kristian, bukan orang Islam saja. Orang India pun mereka marah. Kerana demikian. Jadi akhirnya pihak British juga menetapkan polisi iaitu tidak campur tangan dalam soal adat istiadat dan agama orang-orang Melayu. Jadi menjadi polisi mereka. Dan jadi kita boleh katakan soal macam dual system ataupun sistem dual. Dalam konteks politik mereka menyatakan bahawa tidak campur tangan dalam soal agama dan adat istiadat, tetapi dalam konteks yang lain mereka tidak melarang misioneri untuk bergerak secara bebas di situ. Jadi secara langsung misioneri bergerak aktif di kalangan itu tadi. Maka masyarakat Islam juga terganggu juga. Dan demikian. Walaupun mungkin itu persoalan. Kenapa masyarakat Islam Melayu begitu yang rasa terganggu dengan ancaman Kristian, tetapi masih lagi pihak British boleh hidup dengan boleh merintah dengan baik. Kita kena ingat bahawasanya ahli-ahli politik British yang datang atas nama resident tadi, mereka menguasai sultan. Mereka datang melalui sultan. Missionary datang adalah lebih bersifat massa, turun kepada grassroots. Dia tidak melalui sultan. Jadi konteks politik yang penting dia menjaga sultan. Bila sultan dijaga dengan baik dan dia tahu bahawasanya sultan, kita serahkan urusan adat dan agama kepada sultan. Dan demikian. Maka seringkali sultan akan berperanan dalam mententeramkan masyarakat. Jadi itu mainan, itu bagaimanakah political game yang dimain oleh residen itu berjaya sehingga mereka menguasai minda masyarakat. Okey, boleh jawab kemusykilan tu? Boleh tu. Baik. Ada lagi persoalan, perbincangan daripada yang lain? Ada. Okey, so kita teruskan. Tadi konteks politik. Sekarang konteks ekonomi. Malas akibat daripada malas terhadap faktor ekonomi. Pertama, bila malas ataupun sifat ikut-ikutan yang membuta tuli, yang mengikut secara total sistem barat yang menepikan sistem Islam tadi, bukan menyebabkan masyarakat Islam semakin maju, tapi semakin mundur. Dengan maksudnya, mungkin orang kata, kita kan maju, kita kan boleh membina negara. Ya betul, kita boleh membina negara, tetapi kebergantungan kita ke sistem tadi itu menyebabkan kita masih lagi berada dalam belenggu mundur. Kita tidak boleh bebas sebagai sebuah negara yang independen. Maksud independen bukan saja independen dalam konteks kita tidak dijajah, tapi independen dari sistem. Jadi ekonomi kita adalah berdasarkan ekonomi kapitalis. Makanya tentulah rujukan kita, apa juga masalah, kita kena rujuk balik kepada negara yang menghasilkan idea kapitalis tadi. Itu maksudnya mundur tadi. Ditambah pula dengan kedudukan majoriti umat Islam yang berada dalam buta huruf. Tahap pendidikan di negara-negara umat Islam masih rendah. Kalau demikian, jadi mana mungkin ekonomi mereka akan berkembang. Akhirnya tahap kedudukan umat Islam tak lebih sebagai pengguna semata-mata pada produk yang dihasilkan oleh ahli-ahli ekonomis barat. Dan ini yang dikatakan walaupun ada cubaan untuk menghasilkan produk tempatan, tetapi kualitinya agak rendah, yang akhirnya ditewaskan, dikalahkan dengan kualiti yang datang daripada barat. Dan tentunya di sini dia memerlukan kepada semangat yang tinggi. Maksud saya semangat yang tinggi itu adalah kalau ada produk, dua produk,
satu produk barat, satu produk tempatan. Kamu nak pilih yang mana? Kalau katakan produk dulu tu harganya lebih kurang sama, lebih kurang harganya sama, kamu nak pilih yang mana? Confused. Okey, sekarang ni kamu kata ini produk tempatan lah. Pilih barat. Bila depan di luar saya tak tahu kamu ambil produk mana. Jadi mungkin orang bertanya, bila dua produk, kata dua kasut, satu kasut buatan tempatan, satu kasut buatan luar negara. Kita akan terpilih yang produk luar negara, harganya sama. Jadi kualiti dan sebab apa? Sebab kita sudah minda kita telah dijajah. Itu contoh. Banyak lagi contoh produk yang kita buat lah. Itu kalanya. Dia perlukan semangat kuat. Maksud semangat kuat adalah percaya dan perlukan kepada semangat kuatan, semangat negara yang kuat. Macam orang Jepun. Orang Jepun dia bangga produk dia. Dia beli kereta, dia pakai kereta, dia akan pakai kereta Toyota ni dengan Mercedes. Dia mari duduk hotel di luar negara, dia akan cari kalau boleh hotel Jepun. Dia tak duduk hotel Hilton. Atau semangat timbul pun kejepunan kuat. Dia perlukan, jadi macam mana negara tu boleh bentuk macam tu, tu kita kena study lagi lah. Macam mana negara Jepun dia bentuk semangat kejepunan itu begitu tinggi sehingga akhirnya produk mereka menjadi semakin hebat dan boleh bersaing dengan barat. Sebab dia bermula dengan orang dia yang menyokong dulu, membeli. Bila dia beli, akhirnya produk itu semakin berkembang. Kemudian secara tak langsung dia akan bantu R&D untuk meningkatkan kualiti barangan tadi. Memang kualiti awal tak menarik. Tapi bila kita beli tadi yang tidak begitu baik tadi tu, taklah maksudnya terlalu rendah mutu, tapi tidaklah setanding dengan kualiti produk import katakan. Tapi kita membeli juga, akhirnya syarikat tempatan tadi akan lambat laun akan meningkatkan kualiti produk mereka melalui R&D yang mereka ada. Itu prosesnya, dan it takes time lah. Tapi perterusan lah katanya. Itu kadang. Kemudian industri negara Islam juga bergantung pada bahan luar. Ini kita katakan walaupun kilang-kilang dibuka di negara Islam kita nampak banyak. Tapi realitinya adalah manajernya datang daripada orang luar juga. Produk-produk bahan-bahan mentahnya adalah datang dari luar juga. Cumanya dibangunkan industri itu di negara umat Islam. Tujuannya apa? Sebab nak dapatkan tenaga buruh yang murah. Jadi dia membuka ruang pekerjaan kepada anak tempatan, betul lah. Segi ekonomi berkembang lah itu. Tetapi perkembangannya dalam konteks terhad. Jadi anytime kalau dia tutup kilang tu, dia buka pula di Kamboja kan di mana kali murah, dah kita tak ada berdikari lagi dah. Itu contoh bagaimanakah industri itu kita bergantung pada luar. Kemudian mereka bentuk produk juga tak serasi dengan keadaan tempatan. Sebab dia mengikut peracuan barat. Sebab itu banyak kadang-kadang kita lihat. So bila kita nak buat satu produk, kita akan buat ikut kepada negara mana kita nak jual. Kalau negara itu negara sejuk, negara yang 4 musim umpamanya. Jadi mungkin tayar, contoh tayar lah. Tayar yang kita buat, mungkinkah kena tahan 4 musim? Tayar yang boleh tahan 4 musim. Bukan panas saja. Musim sejuk boleh. Malah kelembapan itu tidak menyebabkan lunturnya tayar tadi. Kena ikut kesesuaian. Contoh terdekat, itulah. Contohnya pakaian bersama juga. Jadi kalau 4 musim, dia akan buat pakaian untuk digunakan 4 musim. Jadi musim ni pakai pakaian ni, musim pakai pakaian ni. Jadi sesuai kalau ikut nature, cuaca dan situasi masyarakat dia. Itu contoh. Kemudian
Bila keadaan produk tempatan, syarikat tempatan tidak maju, maka akhirnya kita tidak memanfaatkan bahan mentah tempatan. Terbiar begitu saja. Jadi menyebabkan orang kita tak berminat untuk nak mengusahakan pertanian. Nak usahakan macam mana produk tu nak keluar ke mana. Lebih baik kita bekerja kilang. Jadi menyebabkan kerja kilang tu, kita telah mengabaikan ruang, space yang ada di tempat kita. Sebab kita tak tahu macam mana kita nak boleh manfaatkan, macam mana kita boleh menghasilkan produk yang sesuai dengan keadaan tempatan. Itu kesan. Sebab apa? Sebab kebergantungan kita kepada barat tadi. Jadi acuan yang digunakan oleh barat adalah acuan kepada negara mereka. Mereka tak melihat kepada keperluan negara yang mereka jajah. Contoh kita dekat beginilah. Bila memang kita tak nafikan antara sumbangan British kepada tanah Melayu kita adalah memperkenalkan tanaman getah. Tanaman getah ikut sejarahnya adalah memang diperkenalkan oleh British. British yang bawa masuk. Sebab dia bawa daripada Brazil. Dia nampak di Brazil tidak begitu maju ketika itu, maka dibawanya di tanah Melayu, akhirnya menghasilkan getah yang baik. Tapi apa tujuannya? Apakah tujuan dia nak majukan negara? Tidak. Dia bukan tujuannya untuk majukan negara Malaysia, tanah Melayu ketika itu. Dia tanam tujuan tak lain atau bukan untuk dia nak gunakan getah tadi. Dia minta supaya penoreh-penoreh buat penoreh getah sebagainya. Getah itu dibuat tayar, kemudian untuk diguna pakai di negara Eropah. Dia perlukan tayar tadi, dia perlukan kalau nanti. Jadi bukan untuk keperluan tempatan. Tempatan digunakan untuk manfaat dia. Itu maksudnya bagaimanakah eksploitasi ekonomi oleh pihak penjajah tadi. Dan ini tidak lain dan bukan bagi rupiah, adalah akibat dua keadaan tadilah. Kenapa sistem ekonomi begini jadinya? Kenapa sistem politik begini jadinya? Sebab pertama, tidak ada kestabilan politik. Politik tadi kita kata berlaku perpecahan. Dalam segmen politik tadi kita kata sistem politik itu berasas liberalismenya, berasaskan kepada sosialismenya, berasaskan kepada marxismenya sebagainya. Jadi menyebabkan berlaku polemik di kalangan umat Islam sendiri yang menyebabkan tidak stabil. Yang akhirnya diambil kesempatan oleh pihak British atau pihak Eropah. Begitu. Yang kedua, bila kestabilan politik tidak ada, maka tidak wujudlah perpaduan di masyarakat. Semana mungkin mereka nak boleh duduk semeja berbincang tentang memikir tentang hala tuju negara dan sebagainya. Ini akibat bagi Faruqi ada akibat daripada sistem yang kita pakai, yang umat Islam pakai, sistem berasaskan kepada barat. Okay. Seterusnya adalah malas kesannya terhadap sosiopolitik. Baik, tadi kita kata dalam konteks sosiopolitik di dunia Islam ketika itu, sekarang mungkin dah berbeza lah. Ini kita bercakap soal tahun 80-an, sekitar 70-an, ketika itu. Sekarang mungkin agak sudah berubah. Karena demikian, ini kita nak cerita tentang senario bagaimanakah ideal Islamisasi itu mulai tercetus kalau demikian. Jadi senario pada masa itu, tahap bertaurus sekarang pun banyak juga bertaurus. Ada lagi negara umat Islam yang masih dikategorikan miskin. Jadi menyebabkan berlakunya kejahilan, tahayul. Maksud tahayul itu kita masih percaya kepada perkara khurafat. Itu menjadi sebahagian daripada corak kehidupan masyarakat pada ketika itu. Dan ini dilihat menjadi punca kepada kemunduran umat Islam. Dan akhirnya pimpinan umat Islam sendiri secara langsung telah melemahkan Islam dan budaya diri. Sebab kita kata tadi, bila ahli politik, bila pimpinan-pimpinan yang diorientasikan pemikiran mereka dan gaya hidup mereka berdasarkan kepada barat, jadi mereka nampak anak acuan barat semata-mata. Mereka tak nampak potensi Islam. Bila sebut Islam mampu menyelesaikan masalah umat, mereka lihat ianya satu semacam retorik semata-mata. Ini tak boleh diterjemahkan sebab tidak ada keyakinan, tidak ada usaha. Jadi catat langsung Islam tidak berkembang. Sistem Islam tak boleh dipraktiskan di konteks masyarakat Islam.
Kemudian mereka juga terpengaruh, sosial politik ini juga terpengaruh dengan worldview barat kehidupan. Macam mana hidup maju dengan barat, macam mana hidup cara kemajuan. Kita kena memiliki kita kena berpakaian ala barat, kita kena hidup mewah, kita kena bagi lelaki dan perempuan kita kena bebas. Itu nama freedom of choice. Maka datanglah idea tadi itu. Jadi ini dikatakan social politik, kehidupan barat. Kalau kehidupan pakaian juga kena bebas, tak boleh tutupnya bagi mereka adalah lemah, menunjukkan kemunduran, menunjukkan kongkongan. Ini yang mereka gambarkan. Ini tidak lain dilakukan adalah kerana pendidikan yang dilalui oleh masyarakat Islam adalah berorientasikan kepada sekular, iaitu nilai-nilai barat dan metod barat yang disebut tadi itu. Ditambah pula pimpinan pada ketika tidak nampak peranan ulama. Sebab kita tahu di kalangan masyarakat Islam, kita tahu di negara kita contohnya Tanah Melayu itu, kita tahu sistem pendidikan ada dua konteks masyarakat Melayu kita sebut awal tadi, sistem pendidikan berorientasikan sekolah kebangsaan dan sistem pondok. Jadi memberi arti bahawasanya ulama-ulama telah muncul begitu hebat di dunia Nusantara Melayu kita. Yang kita sebut contoh tadi, Tok Kenalinya, Tok Janggutnya, apa lagi, dah ramai lagi lah sarjana Islam kita tadi. Tetapi malangnya kepakaran, ketokohan, pemikiran para ulama ini tidak digabung jalinkan dengan kepakaran mereka. Kalaupun mereka ini katakan belajar di barat, kemudian balik menjadi menteri, perdana menteri, menjadi guru-guru dan sebagainya, kemudian pada waktu yang sama mereka juga mengadakan hubungan bersama, berinteraksi, berkomunikasi, berbincang, mengambil pandangan ulama-ulama untuk dipraktiskan, untuk diharmonikan. Itu mungkin tidak masalah, tapi mereka tidak ada usaha itu selama dan mereka tak nampak. Apa perlu mereka nak rujuk kepada ulama? Apa perlu menjadikan pemikiran-pemikiran ulama sebagai teras dalam membina sistem, dalam nak buat polisi? Apa perlu? Jadi itu menyebabkan keadaan sedemikian. Seterusnya adalah ditambah pula pihak kolonial sendiri sering merendah-rendahkan nilai-nilai Islam. Sering merendah nilai Islam dalam dua bentuk lah. Dalam nampak. Satu dalam bentuk perlaksanaan. Bentuk perlaksanaan tadi kita katakan contoh kita buat konteks sistem pendidikan. Walaupun mereka buat MCKK umpamanya, walaupun mereka memperkenalkan sistem sekolah Inggeris umpamanya, tapi mata pelajaran pendidikan Islam hanya tidak lebih daripada satu subjek semata-mata. Itu secara tak langsung dia merendahkan nilai Islam, dia merendahkan wibawa Islam. Dia tidak cuma membincangkan sistem Islam tadi itu dalam bentuk yang global, yang bentuk yang hebat, yang bentuk yang boleh dihayati. Tak. Dan akhirnya menimbulkan konflik. Dia cuba memperlihatkan wujud konflik dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Konflik-konflik yang kecil, polemik kecil diperbesarkan supaya umat Islam sentiasa dalam keadaan yang kucar-kacir. Dan ini secara tak langsung tentulah merasa rendah diri. Tak mustahil umat Islam bagi yang perempuannya rasa rendah diri itu nak pakai tudung di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah atas nama pemodenan. Rasa kecil sangat. Demikian juga bagi lelakinya. Kalau tak bercampur gaul, tidak bebas, rasa macam tidak ada satu value. Kita kena ada social yang lebih, baru kita ada harga diri. Itulah yang dipupuk ditanam pada saat itu. Sebab itulah pernah saya sebut dalam kuliah makan dulu,
bahawasanya satu ketika dulu PTD kita tahun 70-an ni, kita cakap 70-an, bukan sekarang lah, sekarang benar-benar berubah. PTD pegawai takbir dan diplomatik yang kebanyakannya dilatih, diambil daripada sebilangan kecil terdik pandai untuk menjadi sama ada duta, menjadi pegawai setiausaha sebagainya. Ini PTD dikatakan antara silibus mereka sampai silibus sistem pentadbiran sebagainya, mereka perlu pandai bersosial, mereka perlu pandai menari, mereka perlu pandai minum-minum sikit. Itu dulu, itu wacana dulu tahun 70-an sebelum arus kebangkitan Islam mula masuk dalam masyarakat kita. Jadi itu yang didedahkan. So apa sebab mereka merasakan bila mereka dihantar ke Perancis, mereka dihantar ke British, sebab mereka tak kekok. Jadi seolah-olahnya bila kita nak masuk ke tempat lain, kita kena ikut budaya itu, bukan kita nak bawa budaya kita. Itu yang dipupuk ditanam ke dalam diri masyarakat Islam dan pimpinan-pimpinan Islam pada ketika itu. Jadi secara tidak langsung seolah-olah kita mempromosikan nilai barat. Dan apatah lagi media yang dikuasai oleh pihak barat pada ketika itu. Dulunya TV dan akhbar, majalah, jadi dipaparkan gaya hidup barat. Setiap majalah akhbar ke soal khabar ke digembar-gemburkan, disajikan saban waktu setiap hari nilai hidup barat. Jadi masyarakat yang membaca, dia tak nampak budaya lain. Jauh sekali untuk dia nak mengkritik budaya barat. Sebab bagi dia, itu dia paparkan dia hidup seorang yang moden. Macam mana gaya hidup moden? Macam mana gaya hidup moden? Boleh lah. Bila orang kata moden ni bergambar dengan kamu macam mana? Lela. Lela tak lah? Najwa? Ya, Prof. Macam mana maksud orang kata moden tu, kamu faham macam mana? Modern, maju, ada nilai baru. Apa dia nilai baru? Yang tak ada pada masa lampau. Yang tak ada pada masa lampau, maka itu moden. Jadi kalau itu kita boleh kata moden ke? Bila zaman jahiliah ditinggalkan jahiliah, dia kata zaman moden tak? Apa, Prof? Zaman jahiliah dengan sistem jahiliah kemudian ditinggalkan. Dia kata moden tak? Boleh juga kan? Boleh tak? Boleh kot. Boleh kan? Sebabnya apa? Sebabnya satu pula konsep moden dan tamadun itu berbeza. Konsep Islam dia lebih sesuai dengan perkataan tamadun. Sebab perubahan yang Islam bawa dalam konteks kehidupan masyarakat adalah berpaksikan kepada agama yang menekankan tentang hubungan antara Tuhan dan pencipta. Itu dia punya prinsip dasar kepada pembangunan satu kemajuan dalam masyarakat. Tetapi dalam konteks moden ini, istilah yang dirujuk dalam konteks barat moden, yang berarti moden ini iaitu maju tanpa agama. Itu gambarannya. Sebab itu moden tidak sesuai digunakan dalam konteks perkembangan masyarakat barat, masyarakat Islam. Itu yang diartikan, itu yang difahami, itu tasawur tentang moden, modernize tadi itu, iaitu kita lepas bebas daripada agama, kita tidak dikongkong oleh agama lagi, maka kita moden. Itulah gambaran yang dipasang dalam pemikiran umat Islam melalui media-media yang menggambarkan satu corak kehidupan moden.
Okey. Okey. Seterusnya lagi, dalam konteks sosial politik, kesan Malaysia dalam konteks sosial politik yang dianalisis oleh Al-Faruqi menjelaskan bahawasanya kemunculan memang wujudnya bandar-bandar Islam, bandar-bandar di negara-negara umat Islam yang muncul akibat daripada kemajuan yang dibawa tadi. Tak nafikan. Bila pemodelan dibawa, kilang dibawa, orang kita dapat kerja, akhirnya muncullah bandar-bandar baru sebagainya itu, memang muncul. Tetapi nilai-nilai bandar yang berorientasikan kepada Islam tidak wujud dalam konteks bandar-bandar itu tadi. Mungkin orang kata, kenapa tak wujud bandar-bandar tadi? Apakah maksud kan masjid pun ada, itu kan bandar-bandar Islam kan? Itu sebagai tanda bandar Islam. Betul. Kita tak nafikan bahasanya di bandar-bandar majoriti umat Islam adanya masjid. Tetapi dalam konteks pembinaan yang dimaksudkan adalah tentang konteks contohnya, bila nak buat bandar, kita perlu rumah untuk didiami oleh penduduk. Okey. Jadi pembinaan rumah itu tadi pun tidak berasaskan kepada orientasi seni bina Islam. Contohnya, sekarang dalam negara kita mungkin sudah berubahlah dalam konteks paling tidak bila orang nak buat rumah tadi paling kurang orang akan buat 3 bilik. 3 bilik atas perkiraan 1 bilik untuk ibu ayah, 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan, paling kuranglah 3 bilik untuk berikan keselesaan tadi tu. Jadi macam mana pun dia akan bina space tadi. Jadi bagi yang tidak ada fikrah Islam tadi tu, mungkin dia tidak pertimbangkan soal bilik, tetapi dia minta lebih pentingkan ruang tamu sebab nak raih tetamu. Sehingga ketika dulu terdapat di rumah-rumah orang Islam kita ada rak untuk minuman keras. So itulah satu nilai tanda pemodenan. Mesti ada satu rak-rak itu tadi bagi orang-orang yang bangsawan lah, elit, tidaklah perkara orang kampung, orang Melayu itu tidak. Tapi inilah yang kita kata pimpinan-pimpinan tadi. Itu contoh. Jadi bila keadaan sedemikian, mana mungkin mereka cuba memikirkan tentang bandar Islam. Jadi bandar Islam ni bukan hanya dalam konteks seni bina ukiran itu satu, tapi bentuk space yang dibuat dalam konteks tadi yang dikira nak pintu masuk ke mana, macam mana hala tuju kiblat, cara nak buat tanda, semua tu adalah bergantung pada fikrah Islam yang ada pada dia tadi tu dalam menentukan. Itu maksud tadi tu. Sekarang ni dah banyak lah perubahan, dah banyak lah sekarang ni. Atau ada bandar Islam pun ada nama sebagainya lah. Itu ini kita dah tahu 70-an, 80-an. Okey, kemudian disebutlah tadi peralatan rumah yang dipenuhi dengan perabot yang tidak bersifat Islam. Ringkasnya, nilai-nilai hidup barat mewarnai kehidupan umat Islam. Kemudian akibat berlakunya faktor-faktor itu tadi tidak lain dan tidak bukan bagi Al-Faruqi, puncanya adalah kerana pendidikan yang ada di negara umat Islam. Maka dalam konteks ini bagi Faruqi pada lewat 80-an sekitar, dia melihat bahawasanya kedudukan pendidikan itu begitu mencabar. Mencabar dengan maksud di sini adalah dia agak kompleks, dia agak rumit, dia agak sulit, dia agak getir sekali. Sebab itu kita nak mengubah sistem pendidikan yang telah berpahat sekian lama berasaskan sistem pendidikan barat tadi itu, memang satu benda yang mencabar, bukan satu benda yang mudah. Bayangkan sejak 20-30 tahun kalau kita kira daripada British duduk di negara kita
kalau kita kira 1824, kita kira tahun dia buat perjanjian dengan perjanjian British Belanda tu untuk setuju supaya tanah Melayu diserahkan kepada British, Indonesia diserahkan kepada Belanda. Maka kalau kita kira 1824 sehinggalah 1957 kita merdeka, berapa tahun? Sistem pendidikan yang dipahatkan kepada kita. Tiba-tiba tahun 1980-an kita nak gagaskan satu idea baru. Maka bayangkan cabaran itu. Itu maksudnya cabaran tadi tu. Sebab apa yang realiti yang berlaku dalam konteks masyarakat Islam, negara Islam, sistem pendidikan Islam satu, sistem sekular satu. Jadi dia maksud ada dual sistem dalam konteks pendidikan di kalangan masyarakat Islam. Jadi seperti kata-katakan, pendidikan yang berorientasikan sekular ternyata mengabaikan nilai-nilai moral. Peribahkan nilai moral tak begitu penting, tidak diberi perhatian sangat pun. Yang penting nilai-nilai yang ditanamkan adalah nilai-nilai untuk mengaut keuntungan. Nilai-nilai untuk mencapai kehidupan yang serba mewah. Jadi kerangka pendidikan asaskan kepada apakah nilai kebenaran yang terdapat. Jadi untuk itu, maka Fakulti menggagaskan, mencadangkan supaya sistem pendidikan yang berorientasikan pada agama tadi, yang ada di madrasah, siswa agama, digabungkan dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Ini satu gagasan, nak digabungkan. Dengan bahasa mudahnya, sistem madrasah tadi yang banyak menekankan kepada subjek agama semata-mata, kena dibawa masuk juga subjek-subjek yang disebut moden, seperti matematik, sains, sebagainya itu digabungkan sama-sama supaya tidak terpisah, supaya pelajar-pelajar tadi itu yang belajar di madrasah tadi itu, mereka juga berkeupayaan menjadi pemikir-pemikir, mampu untuk mengupas, mengulas, memberi solusi kepada permasalahan semasa. Tapi mesti dibekalkan dengan ilmu sains, ilmu geografi yang dikesampingkan. Kemudian sistem pendidikan yang moden ini pula perlu dimasukkan yang lebih seimbang. Pengetahuan agama tadi, pendidikan agama harus diseimbangkan, tak cukup satu subjek, perlu diperluaskan lagi, perlu diintegrasikan nilai-nilai tadi dalam subjek geografinya dan subjek sainsnya, supaya mereka nampak objektif akhirnya adalah untuk mardhatillah. Itu tujuannya. Jadi untuk peringkat awal tahun 80-an, peringkat awal gagasan yang dikemukakan oleh Faruqi adalah dengan mewajibkan subjek tamadun Islam. Itu yang muncul TITAS. Apa yang itu? Itu diperkenalkan tahun 80-an. Sekitar 83 diperkenalkan TITAS, subjek tamadun Islam. Demikian. Jadi mewajibkan kepada pelajar universiti. Apa tujuannya? Pertama, kalau subjek itu diambil oleh kalangan non-Muslim, graduan non-Muslim yang berada, yang tinggal di negara-negara majoriti umat Islam, supaya dia faham bahawa nilai-nilai Islam itu merupakan sebahagian daripada kehidupan majoriti masyarakat umat Islam di negara yang didiaminya. Itu tujuannya. Jadi subjek ini, mewajibkan subjek ini adalah hanya ditujukan kepada negara-negara yang majoriti umat Islam. Gagasan ini boleh berlaku di negara umat Islamnya. Jadi kalau negara-negara yang mana minoritinya umat Islam, dia lainlah pula isunya. Demikian. Dan kepada Muslim pula dengan harapan bila dia belajar tentang tamadun Islam, dia menghayati tamadun Islam, dia memahami surat belok Islam, akan dapat membina keyakinan diri pada dia bahawa satu ketika dulu umat Islam pernah menempa sejarah yang agung. Bahawasanya satu ketika dulu umat Islam yang berpegang kuat kepada asas-asas ajaran Islam ini sebenarnya telah mampu bangun setanding dan mampu mencorakkan tamadun Islam sesuai dengan kemajuan teknologi. Dalam perkataan, bila mana
pelajar tadi mempelajari sistem ini tadi, dia akan semakin kukuh identiti dia. Yang kedua, tindakannya pula dijalankan supaya melakukan islamisasi ilmu moden. Ilmu moden perlu diislamiskan. Ilmu geografi, ilmu bahasa Inggerisnya. So, pertamanya adalah katanya melalui pendedahan subjek kamu Islam tadi, saya tak langsung akan bina keyakinan diri Muslim. Dan melalui macam mana orang Islam ada keyakinan bila dia belajar tamadun Islam. Sebab melalui tamadun Islam, dia dapat mempelajari, memahami, mengenali berapa banyak karya-karya yang dihasilkan oleh orang Islam. Jadi dia tidaklah buta. Maksud saya buta ni, maksudnya dia tidaklah hanya mengenali tulisan-tulisan John Locke. Dia hanya mengenali tulisan-tulisan Karl Marx, Max Weber, Adam Smith. Itu yang dia kenal. Dia tak pernah kenal Ibn Khaldun. Dia tak pernah kenal Al-Biruni. Dia tak pernah kenal Al-Ghazali. Jadi bila dia belajar tamadun, maka dia dedahkan, oh, Al-Ghazali pernah bincang benda macam ni, mencakupi soal falsafah, soal pemikiran, soal kemajuan, soal pendidikan. Dia tidaklah hanya belajar pendidikan, dia kenal Sigmund Freud. Itu yang dikenal. Supaya, jadi itu mesej, itu maksudnya dia mengenali karya Muslim, pencapaiannya, pandangan mereka, cabaran yang dihadapi oleh umat Islam pada ketika dulunya, macam mana mereka berdepan, macam mana mereka mengolah permasalahan tadi mengikut acuan Islam, dipelajari, dihayati. Jadi mereka nampaklah solusi itu. Demikian. Kemudian pada waktu yang sama juga, untuk mencapai gerakan islamisasi, islamaskan ilmu moden ini, perlunya ahli akademik Muslim menguasai ilmu semasa secara mendalam. Ini cabaran. Ini kata cabaran tadi. Bagi seorang antropologis, dia kena menguasai ilmu antropologi barat sedalam mungkin, menguasai seluruhnya. Bagi ahli politik, sains politik, dia kena kuasai sains politik barat yang mendalam. Bagi ahli ekonomi, dia kena kuasai ahli kefahaman konsep teori ekonomi barat secara mendalam. Itu maksudnya. Kemudian daripada kefahaman dia yang mendalam itu tadi, pada waktu sama dia juga kena mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Dengan harapan dia boleh menggabung jalinkan antara ilmu barat, sebab ilmu barat moden ini kita tak boleh tolak semua. Sebabnya bukannya maksudnya ilmu itu ya, secara menyeluruhnya itu bercanggah, tapi ada elemen-elemen, beberapa faktor, beberapa metod, beberapa nilai yang tidak bertolak daripada falsafah agama tadi menyebabkan orientasinya berbeza. Itu. Nanti kita akan ambil contoh, beberapa contoh bagaimanakah sarjana Islam membuat koreksi, membuat analisis terhadap pemikiran-pemikiran barat untuk disesuaikan dengan konteks Islam. Kemudian pendekatan pendidikan seterusnya adalah melalui projek islamisasi. Sarjana Islam juga perlu mengenali konflik antara ilmu Islam dan barat. Jadi bila mana sarjana Islam menguasai ilmu barat, contohnya kita katakan antropologi lah secara mudahnya. Bila sarjana antropologi Islam Muslim menguasai secara mendalam pemikiran antropologi barat, mereka akan nampak kekuatan dan kelemahan tadi, kemudian mereka bandingkan pula dengan pemikiran-pemikiran ahli-ahli antropologi Muslim, ahli-ahli pemikir Muslim. Mereka letak di depan, mereka bandingkan, mereka akan nampak di manakah elemen persamaan, di manakah perbezaan, di manakah pertentangan. Jadi bila wujud pertentangan, mereka harus membuat koreksi, membetulkan kebincangan tadi supaya disesuaikan dengan aspirasi Islam. Itu maksudnya mengenali konflik antara Islam dengan barat tadi. Dan yang lebih penting juga bagi akademik pada ketika itu, ketika idea dilontarkan semasa 80-an, awal 80-an, hujung 70-an itu, dia kata kita perlukan kepada kewujudan universiti Islam untuk memproses gagasan islamisasi ini tadi.
Kalau tak, dia hanya tinggal begitu saja. Jadi untuk itu Al-Faruqi dia tidak meninggalkan gagasan itu begitu saja. Malah ia mengemukakan book plan, master plan, modus operandi, tindak lanjut. Macam mana nak buat? Pertama dia kata, we have to master the modern discipline. Yang tersebut tadi lah, kita perlu menguasai disiplin ilmu moden yang tersebut tadi. Yang kedua, we have to master the Islamic legacy. Kita perlu menguasai pula legacy ilmu Islam secara mendalam. Walaupun tak boleh seorang ilmuwan tak boleh mendalam, dia boleh membuat secara pakatan secara bersama. Contohnya katakanlah bidang ekonomi bawahnya. Mungkin seorang tadi itu dikatakan dia mahir dalam ekonomi barat dan dia kurang mahir dalam ekonomi Islam. Maka dia boleh bekerjasama dengan orang sarjana Islam yang pakar dengan ekonomi Islam, duduk bersama, berbincang, berdiskusi untuk mencari solusi, untuk come up dengan satu solusi tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan establish the specific relevance of Islam to each area of modern knowledge, iaitu dengan cara mengenal pasti di manakah ruang-ruang yang memungkinkan gagasan Islam, pendekatan Islam, teori Islam diadaptasi, dibawa masuk dalam konteks ilmu moden tadi. Ini katakan yang kita sebut tadi, dia kena mengenal pasti konflik. Di mana konflik antara ilmu barat dan ilmu Islam? Ini perlukan kemahiran dan kebijakan dan ketelitian sarjana Islam tadi. Kemudian dia kena to seek ways for creative synthesis, dan dia nampak dalam lompang di mana dia kena fikir pula apakah jalan terbaik, kaedah terbaik, metod terbaik untuk mengharmonikan di antara nilai Islam, di antara teori Islam dengan teori moden. Dan akhirnya dia kena melancarkan maksudnya mempromosikan idea pemikiran Islam ini dalam konteks kehidupan yang sebenar dan sistem yang sebenar. Ini adalah satu cabaran dan satu gerakan jangka panjang yang makan masa. Nanti kita akan lihat pula dalam konteks di Malaysia kita, bagaimanakah kemudiannya projek ini berjalan dan berlaku seterusnya. Okey, untuk next nanti kita akan bahaskan pula tentang gagasan Islamisasi Al-Atas dalam konteks yang tadi. Faruqi dah kita jelaskan sedikit. Nanti kita akan masuk pula tentang Al-Atas. Untuk kita buat perbandingan, nanti mungkin kamu tanya, kenapa kita bawa dua-dua tadi? Kenapa dua orang ini penting? Sebab gagasan kedua ini tadi bermula daripada 1977 di persidangan pendidikan Islam antarabangsa tentang pendidikan Islam antarabangsa di Mekah. Idea Islamisasi ini tercetus akibat langsung daripada persidangan itu. Dan kedua tokoh ini adalah merupakan antara tokoh terpenting ketika itu. Itu ideanya. Kenapa Al-Atas, kita akan lihat Al-Atas pula jauh dalam kuliah kita. Okey. Saya nak berhenti di situ sebab tu kalau ada apa-apa perbincangan berhubung dengan gagasan Islamisasi Al-Faruqi. Yang tadi ini kita kemukakan semuanya gagasan Faruqi. Dan kalau kamu nak perincikan lagi, kamu boleh lihatlah dalam buku ini ya. Dalam buku ini, Islam, Source and Purpose of Knowledge. Mana ada? Okay, so ada perbincangan. Nanti saya akan attach apa dia slide. Okay, Prof, Prof. Yep. nak tengok buku tu tadi. Nampak tak? Nampak Boleh baca? atas sikit pun. Source and purpose of knowledge. Okay.
Okey. Ini banyak diterjemah pun saya rasa ada kot. Nah, buku ini dia yang menarik, buku ini dia merupakan gagasan Islamisasi yang dikemukakan oleh Faruqi. Banyak Faruqi di sini. Dan penulis-penulis lain pun yang ada di sini, dia menggunakan acuan dan work plan yang dikemukakan oleh Faruqi. Al-Atas dia punya paradigma dia berbeza sedikit. Lepas tu saya nak bawa juga Al-Atas. Maksudnya paradigma cara berfikir. Al-Atas ni sedikit berbeza dengan Faruqi. Itu katanya. Okey, ada kemuskilan Pak Ustaz? Tak ada? Okey, Tak ada. kalau tak ada kita tentukan dulu sekejap. Next punya kita dah tentukan dulu. Next punya saya ingat kita nak buat kuliah lagi lanjutan kepada Al-Atas pula. Dan seterusnya kita akan masuk terus kepada antropologi sebagai satu subdisiplin dalam konteks Islamisasi. Okay. Jadi saya nak buat, kita ikut jadual kita 15 hari bulan ni. Ini 13 Rabu 14 15 Okey, 15 bulan. Jadi program pembentangan itu nanti dulu kita akan bawa lagi ke depan. Penangan Nu'man, Irfan, pembentangan Sarah, Faziha, kita bawa lagi ke depan. Jadi kuliahnya sekolah dah 15 bulan. Boleh? Boleh. 5 hari Jumaat kita mula 2.30 jam. Boleh? Boleh. Boleh, Doktor. Okey. Boleh, Doktor. Kalau begitu ada apa lagi? Kalau tak ada saya akan tutup di sini dulu. Kiranya kita punya belajar tokoh, kita belajar pasal Al-Atas dengan Al-Faruqi. Dua tokoh ini kita bincang sebabnya kita nak melihat pemikiran Islam, konsep Islamisasi mereka tu. Sebabnya gagasan mereka ini kemudiannya menjadi acuan, menjadi framework kepada pemikir-pemikir kemudian dalam mencorakkan, membincangkan gagasan Islamisasi. Malah boleh dikatakan adalah idea mereka inilah yang telah mencetuskan polemik tentang Islamisasi yang menyebabkan sarjana nasional lain pun terpanggil untuk sama ada nak menyokong atau mengkritik ada tadi. Jadi maksudnya idea ini menjadi debate, hot debate di kalangan cendekiawan Islam. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju tentang Islamisasi ini. Ada pro and con. Yang setuju dia kata perlu, yang tak setuju dia ada hujah-hujah dia. Satu. Kemudian ada yang setuju tetapi pattern dia tak setuju dengan pattern Faruqi. Jadi itu yang saya nak bawa kepada kamu untuk melihat senario tadi. Lepas tu nanti kita akan apa yang kemudian saya harapkan daripada kamu nampak gambaran pemikiran Islamisasi Faruqi dengan Al-Atas nanti. Bila kamu nampak jelas kedua-dua tadi sebagai framework kerangka, bila kamu bincang, kamu bacalah balik Talal Asad, kamu baca balik Zain, kamu baca balik Akbar Ahmad. Jadi kamu akan lihat di mana posisi mereka dalam konteks dua pemikiran ini tadi. Apakah mereka ini berada dalam camp Faruqi atau camp Al-Atas, ataupun mereka ini bina camp sendiri tetapi bertolak daripada dua idea besar tadi.
Itu maksudnya. Okey. Boleh nampak? Begitu. Okey. Boleh. Lepas tu nanti kita akan lepas kita masuk kepada kuliah nanti iaitu Al-Atas, kemudian antropologi secara khusus, kemudian kita akan masuk pula kuliah kebumian 2-3 tokoh daripada sarjana Islam yang sama Ibn Khaldun dan juga mungkin Al-Biruni. Kita akan lihat di samping dengan yang moden yang kita dah lihat 2-3 orang tokoh tadi yang moden. Kau kena faham lagi lah tokoh-tokoh moden ni. Demikian. Okey. Baik, Prof. Okey. Boleh dia Boleh. bulan Ramadan ni dia kena generate idea tu tinggi sikit. Okey, kalau begitu itu je lah perjumpaan kita pada hari ini. Dan InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan.